Seriti cemerlang, Islam gemilang, insan soleh pintar itulah harapan. Seriti cemerlang, Islam gemilang, ummah Rabbani itulah idaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, berjumpa kita lagi dalam sesi e-learning kita pada hari ini. Dan insyaAllah hari ini kita akan sentuh mata pelajaran akhlak, yang mana mu'allim rasa kali pertama lah kita sentuh berkenaan mata pelajaran akhlak ni. Dan untuk pelajaran pertama, kita akan belajar mengenai tajuk tolong menolong pada perkara kebaikan. Okey, siapa yang ada buku teks boleh buka buku surat 2 terus. Buka buku surat 2, tengok dari segi pengertian dia. Okey, mu'allim akan terangkan pengertian tolong menolong pada perkara kebaikan. Okey, tolong menolong ialah satu amalan saling bantu, saling membantu antara saling membantu antara satu sama lain dalam perkara kebaikan untuk diri, agama dan masyarakat. Okey, bila kata tolong menolong, kata seerti dia yang kamu belajar apa? Membantulah, saling membantu antara satu sama lain. Apa maksud antara satu sama lain tu? Contoh, kawan antara satu sama lain lah. Kawan antara kawan, kamu dengan adik-beradik kamu, kamu dengan ibu bapa kamu, dengan keluarga kamu, dengan jiran kan, dan masyarakat lah dan sebagainya. Dalam apa? Dalam perkara kebaikan lah, bukan dalam perkara keburukan. Okey, so tengok seterusnya, dalil tolong menolong. Okey, dalil ni apa? Dalil, bila kita dengar dalil je, dalil itu adalah bukti. Maksudnya apa? Bukti tentang tolong menolong ni dalam Al-Quran. Dalil-dalil yang kita boleh dapat dalam Al-Quran. Maksudnya dalam Al-Quran sendiri dia ceritakan perintah ataupun dah ceritakan mengenai tolong menolong itu sendiri. Okey, tengok dekat dalil di bawah ni, firman Allah SWT, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, yang bermaksud, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, yakni maksiat dan pencerobohan. Okey, berdasarkan dalil ni, okey, Allah sendiri dah perintahkan kita untuk apa? Hendaklah kamu bertolong-tolongan, hendaklah kamu tolong menolong untuk membuat kebajikan. Kebajikan tu perkara kebaikan lah. Apa-apa saja perkara kebaikan yang membawa kepada kebaikan, Allah suruh kita bertolong-tolongan, Allah suruh kita tolong menolong. Tapi Allah juga bagi peringatan, janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, yakni maksiat. Maksudnya kita kena jauhkan lah. Jangan kita, kalau kita dah tolong menolong antara satu sama lain dalam perkara kebaikan, jangan pula kita tolong menolong dalam membuat dosa kan, membuat maksiat kepada Allah. Jangan. Allah cakap apa? Allah larang ni, jangan kamu. Kalau kita buat, kita dapat dosa lah. Okey, yang seterusnya, InsyaAllah ringkas jari ni, fadilat tolong menolong pada perkara kebaikan. Okey, fadilat ni apa? Fadilat, bila kita dengar fadilat je, fadilat tu adalah kelebihan ataupun kebaikan ataupun faedah. Apa yang kita dapat, kelebihan yang kita dapat bila kita tolong menolong pada perkara kebaikan. Apa kebaikan-kebaikan dia? Yang pertama, mengeratkan kasih sayang. Bila kamu tolong menolong dalam sesuatu perkara yang mana benda tu akan mendatangkan kebaikan, contohnya kamu tolong kawan kamu bersihkan, contoh kamu tolong kawan kamu apa contohnya? Contoh, ada kawan kamu tak faham matematik ke ataupun tak faham nak jawab soalan ni, kamu tolong dia. So, kawan kamu tu akan rasa senang dengan kamu sebab apa? Kamu tolong dia selesaikan masalah, kan? Jadi, benda tu secara tak langsung akan mengeratkan kasih sayang antara satu sama lain lah. Dan yang kedua adalah dikasihi Allah dan Rasul. Okey, bila kata dikasihi Allah, sudah semestinya perkara kebaikan. Apa sahaja perkara kebaikan yang kita buat, itu adalah akhlak, kan? Bila kata akhlak, akhlak ni adalah perintah Allah. Allah suka hambanya
yang buat perkara yang buat apa yang disuruh. Allah suka. Dan Rasul pula, Rasul ni diturunkan untuk mengajarkan akhlak kepada umat dia. Jadi bila dia ditunjukkan akhlak kepada umatnya, kemudian umat dia iaitu kita ni buat, sudah semestinya lah Rasulullah ni akan mengasihi kita. Dan yang seterusnya, okey, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Contohnya apa? Kamu kena angkat buku seorang-seorang ni kan. Contoh ada muallim suruh angkat buku kan. Buku tu banyak satu kelas kan. Lepas tu kamu yang kena angkat seorang. Tapi tiba-tiba ada kawan kamu yang lain datang tolong nak bantu kan. Contoh kan, ada 2-3 orang kawan nak tolong. So bila buku yang berat tu bahagi kepada 4 orang, benda tu akan jadi secara tak langsung lah akan jadi ringan. So pekerjaan yang berat akan menjadi ringan kalau kita tolong menolong. Okey. Yang keempat adalah hormat menghormati antara satu sama lain. Okey, itu antara kelebihan tolong menolong lah. Kalau kita tolong menolong, insya-Allah fadilat-fadilat ni, kelebihan-kelebihan ni akan dapat kepada diri kita dan juga kepada orang yang kita tolong ataupun orang yang menolong kita. Okey. Yang terakhir menyentuh berkenaan akibat. Akibat ni apa? Maksudnya apa yang akan terjadi kalau kita tak tolong. Kalau kita tak ada buat tolong menolong pada perkara kebaikan ni. Akibat. Dan lebih buruk lagi kita tolong menolong pada perkara yang maksiat. Benda tu lagilah akan menimpa musibah kan dan sebagainya kan. Benda tu akan menjadi lebih buruk lah kalau kita tolong menolong pada perkara maksiat. Tapi yang kat sini kita nak sentuh adalah akibat kalau kita tak menolong pada perkara kebaikan. Okey, yang pertama adalah dibenci Allah lah. Sudah semestinya, sebab apa? Allah dah perintahkan kepada kita untuk kita tolong menolong tapi kita tak buat kan. Dibenci Allah dan Rasul. Yang kedua, dibenci ibu bapa dan keluarga kan. Contoh ada keluarga kita, contoh suruh basuh pinggan dia ataupun dan sebagainya lah. Kalau kita tak tolong, sudah semestinya akan mengundang kemarahan dan sebagainya kan. So akan dibenci lah oleh keluarga. Dan yang ketiga adalah dibencikan guru dan masyarakat. Ini berkenaan kalau kita dekat sekolah lah kan. Kalau kita tak ada tolong menolong, kita malas kan. Contoh dekat dalam kelas, guru suruh kita bersihkan kelas sama-sama, tapi ada yang tak nak buat kan. So sudah semestinya kan, guru tu akan rasa tak senang dengan murid tu. Sebab apa? Dia tak nak bersihkan kelas sama-sama dengan kawan-kawan dia. So akan dibenci. Rakan pun akan benci, masyarakat pun akan benci. Dan yang keempat adalah sesuatu pekerjaan itu tidak dapat dilaksanakan dengan cepat. Contohnya muallim bagi contoh tadi yang angkat buku tu kan. Kalau seorang je angkat buku, dia takkan mampu untuk angkat semua tu, untuk angkat buku satu kelas. Mungkin dia akan kena ulang alik 2-3 kali untuk selesaikan angkat buku tu. Jadi pekerjaan tu akan jadi lambat kan. So sebab itulah kita kena tolong menolong. Dan yang terakhir adalah melemahkan keharmonian sesebuah masyarakat. Bila tak ada tolong menolong ni, kita akan tak ada kasih sayang. So keharmonian tu maksudnya macam keharmonian ni macam ketenangan ketenangan dalam sesuatu masyarakat tu akan pecah, mungkin akan bergaduh dan sebagainya, retak hubungan silaturahim. So benda tu tak bagus lah kalau kita tak ada tolong menolong dalam kebaikan lah. So insyaAllah itu sahaja untuk hari ni. So nanti muallim akan bagi tugasan kamu, bersedialah. Okay, insyaAllah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.